Terima kasih banyak-banyak kepada Gintoki Sakata dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya, saya rasa Luffy berevolusi lagi dengan gear form terakhirnya dan Satun akan mati di tangan Luffy selepas ini, sekadar pandangan palatau katanya. Seterusnya daripada Hafiz Fiz 3726 dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya, thank you so much kepada yang sudi untuk menderma dan memberi sumbangan kepada channel Kimi Scoverto. Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support Kimi Scoverto. Licinkan 200 stok ini dalam masa 3 hari. Saiz dari S sehingga 4XL. Jersey ini ready stock out. So please dapatkan segera kerana stok sangat terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Ikutu ya rodomo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, spoiler chapter 1101 sudah pun keluar dan ternyata flashback tentang Kuma masih lagi diteruskan. Tapi yang bestnya kali ini, kita akan dapat jawapan dari Oda kenapa Kuma datang ke Fuchsia Village. Bukan hanya ada, kita juga akan melihat sedikit perkembangan berkenaan tentang Bonnie. Jadi aku pun dah tak sabar nak menceritakan dengan lebih mendalam apa yang berlaku dalam chapter kali ini. Jadi jom, let's proceed with the content. Title ataupun judul untuk chapter 1101 ini adalah To Bonnie, yang bermaksud untuk Bonnie. Dari title ini kita boleh simpulkan yang chapter ini masih akan menunjukkan kepada kita segala apa yang Kuma lakukan saat ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk Bonnie. Yang pertama, dikatakan Kuma telah menyedari Dragon ataupun Monkey the Dragon sering menghilang ketika tentera Revolutionary Army berada di kerajaan Goa. Lalu ketika Kuma melihat Luffy di Fuchsia Village sedang berlatih dengan buah iblisnya, Kuma menyimpulkan bahawa Luffy adalah anak kepada Dragon. Kemudian Connie juga mendengar bahawa Alpha adalah ejen pemerintah dunia dan menyusun perancangan untuk melarikan Bonnie. Dan dikatakan juga Bonnie telah menggunakan teknik masa depan yang terdistorsi dengan membayangkan dirinya menjadi Nika dan mengalahkan Alpha. Dan itu sahaja spoiler yang dapat aku sampaikan untuk saat ini. Dan jom kita kupas dengan lebih mendalam. So dari sini sudah terjawab kenapa Kuma ke sana, which is adalah untuk berjumpa dengan Luffy. Tapi still belum kita mendapat proof ataupun pembuktian yang Kuma berjumpa dengan Luffy bertentang mata ataupun tidak. Sebab dalam spoiler masih tidak menjelaskan dengan detail adakah Kuma hanya memerhati Luffy dari jauh sahaja ataupun dia berjumpa dengan Luffy secara langsung. Dan kalau betul mereka berjumpa, mesti akan jadi konflik. Sebab apa? Dalam Sabaody Arc, benda ni aku dah pernah cakap sebelum ni, Luffy tak kenal pun Kuma. Jadinya dekat sini still ada harapan untuk membenarkan teori aku yang mengatakan Kuma keluarkan memori Luffy berkenaan perjumpaan diorang dekat sana. Dan jika sememangnya mereka tidak berjumpa antara satu sama lain, jadi apa yang membatalkan niat Nawaitu sama Raden Kuma? Kenapa dia tiba-tiba tak jadi nak jumpa? Adakah sebab order dari world government untuk pergi dari situ, atau Kuma tak bagi tahu lokasi sebenar dia? Sebab dalam chapter lepas kita boleh tengok dalam panel terakhir, muka surat terakhir, Kuma just cakap dia dekat East Blue sahaja, tak bagi tahu pun dia ada dekat Goa Kingdom ke Fuchsia Village ke. So mungkin Marine bagi order untuk Kuma ke tempat lain, tapi tempat yang lain Kuma pergilah kan. Sebab insiden Sabo kena tembak by right dah lepas. Sebab kalau kita nak relate dengan Celestial Dragon nak datang ke Goa Kingdom lah kan, tapi benda tu dah lepas. Kuala dengan Sabo dah pun join Revolutionary Army. Kemudian sebut pasal Kuma sedar kehilangan Dragon kerap masa dekat Goa Kingdom, dan Kuma sedar bahawa Luffy anak kepada Dragon. Dari sini kita tahu bahawa Dragon ada juga jumpa dengan anak dia. Tapi sini pun konflik juga, sebab Luffy masa dekat Water 7 macam kenal-kenal tidak aja bapak dia kan. Masa Garp datang dekat Water 7, lepas tu dia beritahu, "Hey Luffy, kau tahu tak bapak kau tu Monkey the Dragon
Dragon. Dia adalah seorang revolutionary army. Woi, mak dia bergegar lah. Rumah dekat situ kan. Ada orang semua, Kobe ada dekat situ, Helmepo ada dekat situ. Lepas tu geng-geng Kiwara Pirate semua terkejut, tersontak kan. Dengan Sanji pun terkejut. Weh, kau tak kenal Dragon siapa? Dia tu revolusioner katanya kan. Tapi Luffy macam relax je. Macam gitu je kan. So dalam chapter ni mungkin kita boleh tengok lah macam mana nanti kan momen Dragon berjumpa dengan Luffy. Tapi itulah kan, dia akan jadi konflik. Adakah si Dragon tu dia menghilang? Dan menurut pendapat Kuma, dia kata masa kat Goa Kingdom je Kuma tengok Dragon ni banyak kali ambil MC kan. Bila kat Goa Kingdom tengok selalu je tak ada kan. So dia kata mungkin Luffy ni anak si Dragon lah, katanya macam tu. Tapi on Dragon punya side pula, adakah dia berjumpa dengan Dadan, lepas tu dengan Mountain Bandits yang lain? Macam tanya, macam mana prestasi Luffy under kelolaan korang, macam mana dia punya kekuatan dia meningkat ke, ataupun dia lapar ke, nak perlu supply makanan ke apa ke kan. Itu tak ada kita nampak dekat dalam alur cerita One Piece ni lah. Dan dia boleh jadi juga sama ada Dragon ni jumpa dengan Luffy, sembang-sembang kan, beritahu aspirasi dia ke, ataupun cerita lebih kurang ke macam mana ke kan. Ataupun Dragon ni dia dari jauh dia jenguk-jenguk je anak dia. Dia tak bertentang mata pun dengan anak dia, membuatkan Luffy macam tu lah. Dia macam terpinga-pinga selenga sikit. Dia macam sepera buih sikit bila Garp bagi tahu masa di kawasan 7 tu bapak dia adalah Dragon. Macam itulah kan. Dia benda ni jadi menarik lah kan. Dan bila kita sebut tentang Alpha ni, dia menarik lah bagi aku. Sebab kita tahu Cyberpol ni memang dia ada daripada Cyberpol 1 sampailah Cyberpol 9. Dan di Ultimate Cyberpol adalah Cyberpol Aegis Zero kan. Tapi kita tahu yang CP1 sampai CP berapa ni CP CP8 ni adalah Cyberpol yang biasa-biasa je lah. Tapi nak kata biasa-biasa pun boleh dikira dahsyat jugalah. Cumanya dalam banyak-banyak Cyberpol ni, Cyberpol 8 je yang kita tak nampak sangat kelibat dorang, melainkan masa dekat Egghead Island tu kan, yang mengatakan bahawa York ni kan, salah seorang satellite daripada Vegapunk ni, dia telah menculik si Cyberpol 8 ni dan letak dekat dalam satu ruangan kat situ, ada culik diorang kan. Kat situ je lah information pasal Cyberpol 8 yang kita tahu kan. Tapi menarik, kita dah nampak pun si sosok Alpha ni. Bila kita dikenalkan dengan watak Alpha ni, dia merupakan seorang nurse kan, yang akan mengambil peduli hal ehwal kesihatan Bonnie sepanjang tempoh rehabilitasi si Bonnie tu kan. Jadi menarik lah, adakah dia memang pandai untuk jadi nurse tu, nak ambil darah ke, nak ambil terbacaan termometer ke, nak bagi bacaan gula ke apa semua segala kan. Adakah dia memandai-mandai kan. Tapi kalau kita tengok-tengok balik dalam chapter pula, dalam golongan Cyberpol 9 sebelum ni, yang masa Rob Lucci, masa Spandam dia jadi pemimpin tu, lepas tu dia ada Rob Lucci, lepas tu dia ada Cap Papa, ramai lah kan, yang masa dekat Water 7 tu, yang masa geng-geng Cyberpol 9 ni kan, yang Kaku, ada Jabra ni, dorang macam menyamar jadi geng-geng Galela tu kan, yang bekerja under iceberg kan. Dan dorang ni boleh dikatakan, nak kata power buat kapal, power sebagai shipwright ataupun carpenter ship tu, kita tak tahulah sangat kan. Tapi pada aku basic tu dorang ada lah. At least dorang nak buat nak jalankan ops penyamaran dan menangkap Katiflam ke, ataupun untuk membunuh iceberg ke, ataupun untuk mendapatkan blueprint Pluton ke kan. At least dorang ada lah teknik-teknik untuk menjadi carpenter ataupun shipwright sikit kan. So berkemungkinan benda yang sama jugalah ada pada si Alpha ni kan. Sebab tu pada aku menarik bila Oda perkenalkan kita dengan watak Alpha ni kan. Lepas tu kita mendapat pendedahan bahawa Bonnie telah kalahkan Alpha dekat dalam chapter ini. So mungkin sebab inilah Bonnie dia start bermulanya. Bonnie dia ada bounty atas kepala dia lah kan. Sebab kita tahu Bonnie ni dia sudah pun menjadi one of the worst generation, dan dia adalah supernova yang terpaling awal, terpaling muda sekali dari kalangan worst generation ataupun supernova yang lain lah. Sebab umur dia baru sahaja 12 tahun ketika ini. So guys, I guess that's all I have untuk benda yang kita boleh sembang ataupun borak-borak kan. So kita nantikan full spoiler untuk chapter 1101. So aku nak tanya kat korang untuk reveal spoiler pada kali ini, apa pendapat korang dan apa harapan korang untuk chapter ini nantinya. So nantikan full spoiler daripada Kimi Scoverto, dan jangan lupa untuk dapatkan design Gear 5 terbaru daripada Kimi, yang mana stok dia dah tak banyak dah. Korang lekas-lekas tekan link WhatsApp di ruangan pin komen dekat bawah. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah.